Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofia daripada Wellington Fotografi. Topik sharing kita pada hari ini adalah tentang pendaftaran sebagai majikan di LHDN. Jom kita mulakan. Yang pertama, apa itu LHDN? LHDN atau nama penuhnya iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara. LHDN ini ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 untuk memperolehi lebih kuasa terutamanya dalam bidang kewangan dan pengurusan kaki tangan bagi meningkatkan kualiti pentadbiran percukaian. Sebelum ini, ia dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia iaitu JHDNM dan ia diperbadankan pada 1 Mac 1996 dan dikenali sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Apakah fungsi LHDN ini? Fungsi yang pertama adalah LHDN bertindak sebagai ejen kerajaan dan memberi perkhidmatan dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duit harta pusaka, duty stamp dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara kerajaan dengan lembaga. Fungsi yang kedua adalah untuk menasihati kerajaan mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan percukaian dan menghubungi kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya mengenai perkara-perkara tersebut. Fungsi yang ketiga adalah untuk turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan percukaian. Yang keempat, untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada lembaga oleh mana-mana undang bertulis lain. Dan yang terakhir adalah untuk bertindak sebagai ejen pemungutan dan bagi pihak mana-mana badan untuk mendapatkan pinjaman yang perlu dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang yang bertulis. Apa kuasa LHDN? Yang pertama, LHDN berkuasa untuk membuat kontrak. Yang kedua, LHDN berkuasa untuk mempergunakan segala harta lembaga, alih dan tak alih dengan cara yang difikirkan sesuai manfaat oleh lembaga, termasuklah mendapatkan pinjaman dengan menggadai harta tersebut. Kuasa yang ketiga, LHDN juga berkuasa untuk melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan sama ada bersendiri atau bersama-sama dengan organisasi lain atau agensi antarabangsa bagi menggalakkan pemahaman percukaian yang lebih baik. LHDN juga berkuasa untuk memberi nasihat atau bantuan teknikal termasuk kemudahan latihan kepada pihak-pihak berkuasa percukaian negara-negara lain. LHDN juga berkuasa mengenakan fee atau cas perkhidmatan yang diberikan oleh lembaga. Seterusnya, LHDN juga berkuasa untuk memberi pinjaman kepada pekerja-pekerja lembaga bagi apa-apa maksud yang diluluskan secara khusus oleh lembaga. Seterusnya, lembaga juga berkuasa untuk menyediakan kemudahan rekreasi dan menggalakkan kegiatan rekreasi dan kegiatan yang berfaedah untuk kebajikan pekerja lembaga. Seterusnya, lembaga juga menyediakan pelatihan untuk pekerja lembaga dan memberi beasiswa atau selainnya membiayai latihan tersebut atau melakukan apa juga yang bersampingan dengan mana-mana kuasanya. Siapakah yang perlu untuk mendaftarkan fail cukai di LHDN? Bagi perniagaan atau syarikat yang mempunyai pekerja minimal 1 orang, hendaklah mendaftar fail cukai sebagai majikan dengan LHDN. Bagaimanakah cara untuk membuat pendaftaran fail? Permohonan pendaftaran nombor rujukan cukai boleh dilakukan di cawangan yang berhampiran dengan anda. Permohonan pendaftaran fail sebagai majikan ini juga boleh dibuat secara atas talian melalui e-daftar. Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai majikan melalui kaedah online? Yang pertama, pemilik perniagaan perlulah melengkapkan borang pendaftaran online dan menyimak nombor majikan menggunakan nombor permohonan selepas 3 hari bekerja di laman web e-daftar.hasil.gov.my.
Permohonan e-daftar majikan ini hanya untuk pembayar cukai yang telah ada nombor rujukan cukai yang sah sahaja. Setelah selesai membuat pendaftaran di e-daftar, anda perlulah mengelog masuk ke easy.hasil.gov.my dan mengemas kini maklumat anda di sana. Pembayaran cukai LHDN juga boleh dilakukan di laman web ini menggunakan kaedah perbankan online atau kad kredit. Sekiranya anda merupakan seorang majikan bagi perniagaan milikan tunggal, apakah dokumen yang perlu anda sediakan? Yang pertama, anda perlulah menyediakan dokumen salinan kad pengenalan bagi pemohon atau ahli kongsi jika ada. Yang kedua, sediakan satu salinan pengata kewangan terkini perniagaan. Yang ketiga, sediakan satu salinan borang D, iaitu borang perakuan pendaftaran daripada SSM. Seterusnya, sediakan satu salinan borang A, iaitu borang maklumat perniagaan dari SSM. Atau jika tiada, sediakan satu salinan surat daripada Majlis Peguam. Atau jika tiada, sediakan satu salinan borang 12 di bawah Akta Perubatan 1971. Atau sediakan satu salinan borang Q atau borang K dari Lembaga Penilai Pentaksi dan Ejen Hartanah Malaysia jika berkaitan. Atau satu salinan surat pengesahan daripada MIA jika berkaitan, dan satu salinan surat pengesahan nantikan sebagai ejen cukai dan pendaftaran, atau sediakan satu salinan surat pengesahan nantikan sebagai ejen cukai jika pendaftaran dilakukan oleh ejen cukai. Bagi pemilik perniagaan yang ingin mendaftarkan fail majikan sebagai syarikat, anda perlulah menyediakan dokumen-dokumen berikut bersama dengan borang permohonan pendaftaran anda, iaitu satu salinan memorandum dan artikel persatuan dan sijil pemerbadanan yang telah disahkan. Yang kedua, sediakan dua salinan borang 9, iaitu perakuan pemerbadanan syarikat sendirian yang disahkan. Yang ketiga, sediakan dua salinan borang 13, iaitu pertukaran nama syarikat jika ada. Seterusnya, sediakan dua salinan borang 49, iaitu nama dan alamat pengarah-pengarah sekarang yang disahkan. Dan yang terakhir, sediakan satu salinan borang 24, iaitu senarai pemegang saham yang telah disahkan. Apa yang anda perlu lakukan selepas anda mendaftar fail majikan anda? Yang pertama, selepas nombor rujukan cukai anda didaftarkan, anda dikehendaki mengemukakan borang ECP-204 dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mula beroperasi. Bayaran anggaran cukai bagi tahun taksiran pertama syarikat akan bermula pada bulan ke-6 tempoh asas. Syarikat juga dikehendaki untuk mengemukakan borang C dalam tempoh 7 bulan sekiranya anda ingin menutup akaun syarikat. Sekian sahaja sharing daripada pihak kami. Semoga ianya memberi manfaat kepada para majikan di luar sana. Jangan lupa share. Bye.